بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum semua. Semoga semua dalam keadaan sihat. Okey, hari ini kita akan belajar pelajaran sirah tahun 4 yang mana kita belum habiskan lagi topik yang tahun lepas. Okey, topik yang kita akan belajar hari ini ialah Perjanjian Hudaibiyah. Okey, jom kita belajar. Perjanjian Hudaibiyah. Okey, apa itu Hudaibiyah? Hudaibiyah ialah satu tempat di mana terletak kira-kira 40 km di luar kota Mekah. Okey, perjanjian Hudaibiyah ini terjadi antara musyrikin Mekah dan Rasulullah SAW. Perjanjian ini berlaku pada hari Isnin, bulan Zulqa'dah, tahun ke-6 Hijrah. Okey, anak-anak tahu tak macam mana boleh terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Iaitu Rasulullah SAW dan 1,400 orang Islam hendak menunaikan umrah di Mekah. Ketika sampai di Fura'ul Ghanim, kedatangan rombongan Rasulullah sampai ke pengetahuan musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah mengirim Khalid Al-Walid dan 200 orang tentera untuk menghalang kemarahan Rasulullah SAW. Lalu baginda mengarahkan tenteranya ke Hudaibiyah. Rasulullah mewakilkan Uthman bin Affan bertemu Abu Sufyan. Okey, bagi menyatakan hasrat, orang Islam pergi ke Makkah hanya untuk menunaikan umrah. Bagaimanapun, Sayyidina Uthman telah ditawan dan mereka memberitahu kepada Rasulullah SAW Sayyidina Uthman telah dibunuh. Maka Rasulullah pun membuat persiapan untuk berbai'ah, iaitu Bai'atul Ridwan. Bai'ah ini bertujuan untuk melancarkan serangan terhadap Mekah dan membebaskan Sayyidina Uthman. Perkabaran bai'ah sampai kepada musyrik Mekah, mereka melepaskan Uthman dan menghantar wakil menemui Rasulullah untuk berunding supaya Rasulullah dapat menangguhkan ibadah umrah dan musyrikin Mekah sedia mengadakan genjatan senjata. Maka Rasulullah SAW bersetuju lalu berunding dan membuat perjanjian yang dinamakan Perjanjian Hudaibiyah. Okey anak-anak, seterusnya kita tengok kandungan Perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, Rasulullah SAW hendaklah kembali ke Madinah dan boleh datang semula ke Mekah pada tahun hadapan dengan syarat tidak membawa senjata kecuali pedang yang bersarung. Yang kedua, genjatan senjata berlangsung selama 10 tahun. Genjatan senjata di sini bermaksud musyrikin Mekah dan orang Islam tidak dibenarkan berperang selama 10 tahun. Okey, yang ketiganya, orang Quraisy yang lari ke pihak Islam dengan tidak mendapat izin penjaganya hendaklah dipulangkan. Sebaliknya, jika orang Islam yang lari ke pihak Quraisy maka tidak mesti dipulangkan. Yang keempat, Rasulullah SAW berada di Hudaibiyah selama 20 hari selepas perjanjian disepakati. Perjanjian Hudaibiyah ialah tanda-tanda kejayaan orang Islam. Yang mana kita boleh lihat kesan perjanjian Hudaibiyah. Okay, selama 10 tahun genjatan senjata membolehkan Rasulullah SAW menyebarkan syiar Islam dengan lebih luas lagi. Okey, yang kedua, orang Islam bebas berkawan dengan orang bukan Islam dan dapat mempamerkan nilai-nilai Islam kepada mereka. Yang ketiga, membolehkan Rasulullah SAW menghapuskan saki-baki orang Yahudi. Yang keempat, orang Islam dapat memperkemaskan lagi kehidupan mereka. Dan yang terakhir, kesan perjanjian Hudaibiyah ialah membolehkan Rasulullah SAW dan orang Islam mengerjakan umrah dengan aman. Okey, macam mana anak-anak faham tak tentang kisah perjanjian Hudaibiyah? Okey, kat sini Ustazah simpulkan bahawa perjanjian Hudaibiyah ini mengisahkan tentang perjanjian damai antara Rasulullah SAW dan pihak musyrikin Mekah. Okey, perjanjian ini juga merupakan salah satu tanda kejayaan umat Islam sebelum pembukaan kota Mekah.
Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fath ayat yang pertama, yang bermaksud sesungguhnya kami iaitu Allah telah membuka bagi perjuanganmu wahai Muhammad satu jalan kemenangan yang jelas atau nyata. Diharapkan kamu semua faham tentang kisah perjanjian Hudaibiyah dan selamat menjawab soalan di dalam modul.